Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengar cerita yang Abang nak sampaikan hari ini. Hari ini disebabkan hari ini adalah hari Ahad, jadi Abang sampaikan dua lagi cerita. Cuma kedua-dua cerita kali ini daripada orang yang sama, tapi tetap juga boleh jadi pengajaran iktibar untuk kita semua. Jadi sebelum kita mulakan cerita, Abang teruslah kepada cerita dan kita doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua dan permudahkan segala urusan kita dunia dan di akhirat. Amin rabbal alamin. Dan semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita. Dan sebenarnya kan perasan tak dalam YouTube lain kalau permulaan video mesti ada doanya kan. Jadi sebenarnya abang yang doa tu adalah benda yang bagus. Cumanya abang sendiri berdoa dengan niat lah. Niatnya ada di antara kita yang aminnya dimakbulkan Allah. Mana tahu kan ada yang tengok video abang ni alim-alim ulama atau tak alim ulama pun adalah orang-orang hatinya suci bersih, diaminkan terus naik ke atas doa-doa kita semua. Amin. Jadi tanpa membuang masa, abang akan mulakan cerita kali ini dengan auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Dan sebelum tu abang nak buat satu pengumuman di akhir video nanti. Okey, jom kita terus dengan cerita yang pertama. Cerita ini disampaikan oleh Nurin, dihantar dekat abang melalui email, berlaku dekat negeri Kelantan pada tahun 2015 sampailah ke sekarang. Lebih kurang berapa tahun ni? 7-8 tahun jugalah. Betapa panjangnya cerita ni. Sebenarnya, kisahnya adalah Nurin kena sihir. Atas sebab apa Nurin kena sihir tidak diberitahu pada abang, tapi abang akan beritahu rentetan ceritanya. Tapi disebabkan sihir yang Nurin kena ni, dia dapat buka hijabnya dan dia selalu nampak benda-benda yang tak sepatutnya kita semua nampak. Dan dia punya banyak kali nampak benda-benda macam tu. Kadang-kadang dia kata selalunya benda-benda ni nak muncul, dia akan bermula dengan bau yang tak berapa nak sedap. Dengan kata lain, dengan bau yang busuk lah. Tengok koi je. Okey, koi biru. Dia kata bermula dengan bau yang tak sedap. Lepas tu dia akan muncul. Mula-mula muncul tu memang takut. 2-3 kali macam takut. Macam tu. Maksudnya dah banyak kali terkejut. Sampaikan bila dah muncul dah langsung tak terkejut. Sampai ada kalanya dia boleh tanya, kau nak apa sebenarnya? Datang kacau-kacau aku, adik-adik aku, kacau mak ayah aku, kau nak apa sebenarnya? Cuba kau cerita ke dekat aku. Sampai tahap macam tu lah Nurin kena, sebab dia terlalu banyak kena kejutan-kejutan luar biasa. Sikit-sikit muncul. Dia kata kalau setiap kali muncul tu mukanya cantik-cantik tak apa. Mukanya yang pelik-pelik, yang menakutkan. Tapi semuanya yang terjadi ini adalah berpunca daripada tahun 2015. Nak kata sampai sekarang sebenarnya Nuri nampak lagi benda-benda yang tak sepatutnya. Kalau dia pergi mana-mana memang dia boleh nampak. Dia pun tak tahu macam mana nak tutup lagi dan dia terimanya seadanya. Sebab dia kata benda tu dah jadi darah daging sebahagian daripada hidup dia lah. Ceritanya bermula, dia kata pada tahun 2015, pada waktu tu Nurin masih lagi remaja. Dia tak tahu mana datang punca, dia tak tahu kenapa semua ni terjadi. Tapi pada malam tu, dia dengan adik-beradiknya lepak dekat rumah. Maksudnya duduk dekat rumah. Malam tak ada buat apa-apa. Duduklah dekat rumah. Mak bapak dia duduk dekat, bukan duduk. Mak bapak dia pergi surau. Surau yang berdekatan dengan rumah dia orang. Nurin ni pula tinggal dekat salah satu kampung dekat negeri Kelantan. Dan rumah dia memang rumah kampung. Atap zinc. Malam tu dia kata, tak tahulah cuaca macam panas lain macam. Dia kata panas tu bukan dia je yang rasa, tapi adik-beradik lain yang semua rasa. Dan memang rasa macam tak selesa. Jadi sementara nak tunggu mak ayah tu balik supaya dia boleh dapat makan sama-sama, dia ni pun dengan adik-beradik dia lepaklah dekat dalam bilik. Satu bilik tu 3 orang dia melepak. Dia, adik dia yang 2 orang. Seorang adik dia lelaki, bukan adik, abang dia. Dia, abang dia dengan adik perempuan dia. Abang dia pula tak sihat, dalam erti kata lain orang istimewa. Jadi memang Nurin dengan adik-beradik dia memang ambil tanggungjawab jaga. Jadi dia kata dalam bilik tu waktu tu 3 orang. Tengah-tengah melepak-lepak waktu nak tunggu isyak. Waktu nak tunggu azan isyak. Tiba-tiba dekat betul-betul atas kepala mereka bunyi satu benda yang jatuh ketebong.
Sampai dia kata bunyi benda tu jatuh daripada dekat zinc bumbung diorang tu, memang kalau ikut daripada bunyi bumbung zinc tu memang boleh bocor ataupun terkopak macam tu je sebab terlalu kuat bunyinya, hentakan tu terlalu kuat. Dia kata umpama macam ada orang terjun daripada atas, entah daripada mana, dan melanding dekat atas bumbung zinc rumah diorang. Pada waktu tu semuanya terkejut. Abang dia yang OKU tu, yang istimewa tu pun terkejut. Apa tak lagi Nurin dengan adik dia. Tak tahu kenapa datang bunyi macam tu. Dah terdiam masing-masing. Pandang satu sama lain. Jadi adik dia nak nyedapkan hati. Musang kok kak, dia kata. Tak kak, dia cakap, mana mungkin musang. Keliling rumah kita ni tak ada pokok. Kalaulah musang nak terjun, mesti dia terjun daripada pokok. Takkanlah musang terjun daripada kapal terbang yang tengah berjalan pula, yang tengah terbang pula. Mustahil. Jadi dia kata, okey, kalau tak musang mungkin budak kot yang baling-baling batu. Jadi dia husnuzon je lah. Mungkin budak-budak yang baling batu ke bumbung diorang. Walaupun rumah diorang tu memang cukup tinggi. Nak baling batu budak-budak belum tentu sampai. Sebab jarak bumbung dia dengan tanah tinggi betul. Maksudnya rumah dia adalah rumah tinggi. Diamlah balik. Diam untuk mengelakkan daripada benda-benda pelik berlaku sekali lagi. Jadi diorang ambil keputusan, buat tak tahu. Kita husnuzon je. Tengah lepak-lepak waktu tu, sambung balik dah ni. Sambung yang baca komik. Yang dengar lagu. Tengah-tengah diorang buat aktiviti melepak-lepak macam tu. Sekali lagi bunyi benda jatuh. Tapi kali ini bunyinya double. Lagi kuat daripada yang pertama. Waktu tu Nurin dah tak puas hati. Dia punya terkejut, dia kata waktu bunyi yang kedua tu dia tengah lepak atas katil. Baring-baring lah. Dia punya terkejut sampai dia jatuh ke bawah katil. Punyalah terkejut, dia kata. Dia tak puas hati. Mesti ada yang tak kena. Jadi dia bangun, dia buka tingkap. Tingkap pula tingkap daun. Dia buka tingkap. Dia tengok dalam keadaan gelap. Dia berkecik besar mata. Apa benda pula, ada yang budak-budak baling batu ke apa ke. Tapi bila dia tenung-tenung dalam keadaan gelap, tak ada apa pun yang dia nampak. Jadi dia pun tutuplah tingkap balik. Adik dia dah seram dah ni. Abang dia yang tak sihat, yang istimewa tu memang bukan tak sihat, minta maaf sangat. Yang istimewa tu pula memang terdiam lah, tak tahu nak buat apa. Yang adik tu pula, kak tak payahlah kak buka tingkap, kak biarlah bunyi tu datang 10 kali pun, akak janganlah buka tingkap. Saya takut kalau akak buka tingkap, benda tu muncul, takkan kita terkejut semua. Okey, Nurin pun akur dengan apa yang dicadangkan adik dia. Dia pun tutup balik tingkap. Balik-balik semula melepak dekat atas katil. Tengah-tengah melepak-lepak. Kali ketiga bunyi benda yang jatuh betul-betul dekat atas kepala Nurin. Pada waktu ni Nurin dah tak boleh nak. Dia kena jaga abang dia kena jaga adik dia. Sementara mak bapak tak dekat rumah. Jadi apa-apa yang terjadi memang itu tanggungjawab dia, dia kata. Dia pun bangkit, nyengseng kain, pergi dekat depan rumah. Sampai dekat ruang tamu rumah kampung, ruang tamu rumah, dia buka pintu, dia buka tingkap seluas-luasnya. Kenapa? Sebabnya dia nak tengok ada tak siapa-siapa yang memang baling batu, yang batu tu bunyinya macam lebih besar daripada batu bata yang mengempak bumbung diorang. Dia tenung setiap ruang ada kat depan rumah tu, walaupun keadaannya gelap. Nak pastikan memang ada orang atau tak ada orang. Ditenung-tenung tak ada pula orang. Tak puas hati, dia pun turun, bawa lampu picit. Turun rumah lah ni, turun daripada rumah tu, turun ke bawah, pergi ke laman. Dia bawa lampu picit, dia pun suluh dekat kawasan atas bumbung tempat bunyinya benda tu jatuh. Jadi dia tengok, tak ada. Memang tak ada nampak macam benda jatuh. Keliling-keliling pokok pun, pokok dia kata tak adalah tinggi lagi. Pokoknya dah besar, tapi memang pokok-pokok jenis remaja. Mustahil ada orang panjat dan orang baling sesuatu daripada pokok. Sebabnya kalau orang panjat pokok-pokok di keliling rumah dia, boleh jadi pokok-pokok tu semua patah. Pokok-pokok remaja. Jadi dia pun dah tak sedap hati. Ini lain macamnya, dia kata. Dia pun naiklah ke rumah, tutup semua balik pintu dengan tingkap. Dia pun berjalan daripada pintu depan, nak berjalan masuk ke dalam bilik. Dia tengok adik dia berdua, abang dengan adik dia ni dalam keadaan dah pucat-pucat lesi dah.
Waktu ni dia berjalan ke arah bilik, tiba-tiba bunyi benda yang sama jatuh dengan 3 kali ganda kuatnya, betul-betul dekat atas kepala dia. Tong macam tu. Abang bayangkanlah, waktu tu dah terdiam. Alamak, dia kata ini lain macam ni. Dia kata dia tak tahu nak buat apa. Dia terfikir dia ni ada kawan baik, memang kawan daripada sekolah, tapi kawan dia ni budak lelaki pergi ma'ahad gitu-gitulah kan, yang ma'ahad, yang menghafal Quran. Dengan kata lain, budak ni boleh kata alim, dan budak ni memang selalu mendapat bantuan, bukan mendapat bantuan, selalu membantu orang kampung kalau ada orang kampung ada masalah-masalah macam ni. Sebab budak ni jenis yang boleh nampak alam sebelah, dia kata. Sebab itu budak tu pergi ke aliran agama untuk kontrol, untuk membantu dia supaya dia lebih tenang bila dia nampak benda-benda macam tu. Jadi dia telefonlah kawan dia, nama kawan dia tu kita letak Azri. Dia telefon Azri, dia kata, "Weh Azri, aku dah 3 kali bunyi kat bumbung tu." Jadi bila dapat roja daripada kawan baik ni, selalunya orang lain punya masalah pun dia boleh bantu. Si Azri ni bila kawan dia Nurin ada masalah, terus dia datang start motor, dia bergerak daripada rumah dia sampailah dekat rumah Nurin. Sampai dekat rumah Nurin, bila dengar bunyi motor datang, Nurin pun buka pintu turun. Dia pun terangkan apa yang berlaku. Kata dia, aku tak boleh nak mengubat, tapi aku boleh tengok kalau ada benda yang tak kena dekat rumah ni. Jadi dia pun pergilah. Dia pun ambil lampu picit, dia, si Azri, si Nurin dan juga adik tak ikut. Adik ikut. Adik dia, bertiga lah ni, pergi ikut budak lelaki ni pergi merayau di sekeliling rumah. Sebab nak tengok apa yang berlaku sebenarnya. Bila diorang semua berjalan perlahan-lahan sambil pegang lampu picit, yang keadaannya macam suram-suram tak nampak, bila diorang sampai dekat selekoh satu kawasan rumah, tiba-tiba budak lelaki terdiam. Diam, dia kata dia tak boleh nak buat apa. Lepas tu Nurin tanya, "Kenapa terdiam ni? Kenapa kau tiba-tiba berhenti?" "Okey, tutup lampu picit," dia kata. "Kita tengok apa yang ada dekat dinding dekat rumah tu." Jadi diorang bertiga ni tutuplah lampu picit. Seram pula abang dengar. Dia tutup lampu picit. Nampak ada satu benda putih menempel dekat dinding rumah diorang. Jadi terus budak lelaki tu tanya, Azri tanya, "Tu bilik siapa? Itu kawasan apa? Dapur ke?" Nurin jawab, "Tak, itu bilik aku. Dia menempel dekat bilik aku," dia kata. Jadi bila dengar macam tu, terus Azri kata, "Jom kita ke depan balik, kita fikirkan caranya." Jom diorang pun ke depan semula. Selepas ke depan semula, Azri cadangkan supaya esok pagi panggil orang-orang yang pintar, orang-orang yang tahu tentang hal-hal macam ni untuk mengubat. Jadi dia tanyalah, Nurin tanya, "Apa benda tu sebenarnya?" Azri kata, "Mengikut apa yang aku nampak dan korang pun semua nampak, itu adalah sihir yang orang hantar. Itu bukan makhluk biasa yang liar, yang sengaja datang nak memperkenalkan diri, tapi itu adalah sihir yang orang hantar. Dan lebih tepat lagi, sihir tu melekat dekat dinding bilik engkau. Orang yang hantar sihir tu, orang yang kenal engkau, tapi kita tak tahu siapa." Bila dengar macam tu, dah macam bergeraklah otak Nurin tu bergerak. Siapa pula kawan aku yang duk menyihirkan aku? Esok pagi panggil ustaz. Jadi ustaz, bila dah panggil ustaz tu beritahu memang rumah ni ada benda sihir yang datang dan dia cuba untuk buat sesuatu daripada benda tu dapat memporak-porandakan keluarga ni. Jadi rumah tu pun dipagar, dibacakan Yasin, alhamdulillah semuanya hilang. Dan itu adalah permulaan kepada cerita. Sambungan kepada cerita ni adalah berlaku selang beberapa minggu daripada cerita yang pertama. Waktu tu Nurin dapat kerja part-time sebagai seorang pengurus galeri. Kalau dia kata kat Kelantan tu ada galeri yang sangat terkenal dan dia dapat part-time dekat situ. Dan waktu dia dapat part-time tu pula, dia dilantik menjadi person in charge, orang yang menguruskan galeri untuk satu pertunjukan. Dengan kata lain,
Tak lama lagi nak adakan pertunjukan dekat galeri tu. Diorang tak cukup pekerja. Jadi diorang pun tanyalah siapa-siapa yang nak kerja. Nurin pun bekerja lah part time dekat situ. Tapi yang tak sedapnya, waktu Nurin masuk bekerja dekat situ, dia kena kerja sampai malam. Sebab mereka semua perlu menyediakan galeri tu untuk pameran yang akan berlaku di hujung minggu. Jadi nak tak nak, dah terima kerja. Duit pendahuluan gaji pun dah dapat. Takkan nak tolak-tolak macam tu aja, nanti kena pulang duit pula. Jadi nak tak nak, dia pun bekerja je lah. Bekerja macam biasa. Setiap malam, dalam masa seminggu tu, Nurin balik malam. Dia kata dia tak ada masalah pun balik malam. Cumanya setiap kali balik malam, dia akan melalui satu kawasan kebun kelapa sawit. Depan pintu masuk kampung dia. Bukan dia takut sangat, dia kata. Cumanya kebun kelapa sawit tu memang terkenal dengan macam-macam cerita pelik. Terutama sekali cerita perompak. Itu yang dia paling takut, dia kata. Perompak mana kenal manusia atau tak. Bacalah Fatihah macam Al-Fatihah macam mana pun. Memang dah kata nak merompak, dia papahnya kita. Bahaya kan? Jadi dia kata itulah yang menjadi kekhawatiran dia, yang menjadi kegusaran dia setiap kali dia balik daripada kerja sampai tengah-tengah malam. Sehari sebelum galeri tu dibuat pelancaran untuk pameran, diorang ni terpaksa siapkan hiasan dekat dalam galeri tu sehabis baik. Jadi pada waktu malam itu, Nurin balik kerja lebih kurang pukul 3 pagi. Naik kereta. Waktu tu dia kata dia memang ada rasa sedikit takut, tapi dia tak adalah nak dibawa-bawa dalam mimpi lah, nak dibawa-bawa perasaan takut. Bawalah dia kereta. Dah memang nak jadilah dia cerita ni. Dia kata memang nak jadi. Tengah-tengah bawa kereta tu dia kata kereta tak adalah kereta baru, tapi keretanya lancar lah. Daripada bandar nak masuk ke kampung, lancar-lancar. Memang laju je. Sampai dekat kawasan tu, mati enjin. Memang itu memang cerita seram memang macam tu lah kan. Dia tak kena mati enjin dekat bawah lampu dia, ataupun mati enjin dekat depan rumah. Tak, dia mati enjin dekat kawasan gelap. Dan memang kawasan yang memang selalu terkenal dengan begitu-begitunya. Tak, kat situlah mati enjin. Dia kata dah terdiam. Waktu tu dia cuba start, tak boleh. Dia cuba start, 3 kali dia cuba start. Akhirnya hidup juga enjin dia. Dia tak berani keluar daripada kereta, takut nanti kena papah dengan perompak. Kalau tak perompak pun yang benda lain tu kan. Jadi dia pun start kereta, dia tekan minyak. Waktu kereta tu berjalan, tiba-tiba kereta tu rasa berat gila. Macam bawa batu dekat belakang. Jadi dia pun rasa macam, apa benda yang duduk dekat belakang kereta aku ni? Rasa macam ada benda je. Dia pun tengoklah daripada cermin belakang. Ada seorang lelaki botak tak pakai baju duduk belakang. Waktu tu bila dia nampak, dia terus pandang ke depan. Yang dia rasa tak berapa nak takut sebabnya bentuk tu bentuk manusia. Bukan bentuk-bentuk yang luar biasa. Bentuk yang biasa. Lelaki botak. Jadi dia pun teruslah bawa kereta tekan minyak. Dia tak berani nak tegur. Dia tahu itu bukan makhluk kita, tapi makhluk alam sebelah. Waktu dia tengah bawa kereta, punyalah gigih menekan minyak nak melepasi kawasan kebun kelapa sawit tu. Tiba-tiba mamat yang kat belakang tu, dia boleh jengah kepala dekat Nurin. Waktu tu Nurin kata macam nak terkencing. Tiba-tiba kita tengah bawa kereta ni kan, ada kepala botak keluar kat sebelah. Tak, kita rasa macam nak meloncat keluar. Terus Nurin macam dia tutup sebelah mata dia untuk mengelakkan dia nampak benda Allah tu, dan dia teruskan perjalanan tu. Terus sampai dekat rumah. Sampai dah keluar daripada kawasan kebun kelapa sawit. Belum sampai rumah lagi. Sampai keluar daripada kebun kelapa sawit. Dia pun cakap macam ni. Aku tak kacau kau jangan kacau aku. Kau duduklah diam-diam kat belakang tu. Itu je dia pesan. Dan lelaki tu yang tadinya menjengah kepala dekat sebelah Nurin, dia duduk semula. Dia duduk kat tempat dia balik. Dan Nurin teruskan perjalanan sampai depan rumah. Bila sampai depan rumah, ada sesuatu yang sangat mengejutkan. Azri ada kat rumah. Azri ada dekat rumah, dan pada waktu tu Azri tengah berborak dengan bapa Nurin, dengan adik lelaki Nurin. Nurin ada seorang adik lelaki. Dan waktu tu Nurin blur. Apa hal pula Azri ada dekat rumah? Jadi bila Nurin sampai depan rumah, dia pun turun kereta. Azri tegur,
Diam, dia tengok je kereta. Waktu lepas dia tengok kereta, dia tegur. Bawa kawan ni, dia kata. Jadi, waktu tu Nurin kata, dia terkejut jugalah sebab Azri tahu kan. Dia kata, aku bukan bawa, tapi entah macam mana dia ikut. Waktu tu, Nurin tanya juga kenapa Azri ada kat sini. Azri kata dia dah tak sedap hati. Hati dia macam ada yang tak kena. Macam ada sesuatu yang akan berlaku pada Nurin. Jadi dia datang rumah Nurin. Kurang-kurangnya dia kata dia akan bagi bantuan kalau diperlukan. Jadi bila dia dah macam tu, Nurin tanyalah siapa lelaki yang ikut dia tadi. Adakah itu adalah makhluk yang liar? Jadi Azri pun minta izin untuk menceritakan dan dia minta semua orang masuk dalam rumah, termasuk mak bapak Nurin sekali. Dia pun masuk dalam rumah, barulah Azri buka cerita. Sepanjang apa yang dia tahu, lelaki botak itu adalah mewakili minyak orang mati. Kalau kita, tempat kita dia panggil minyak dagu. Jadi dia kata itu adalah minyak mewakili minyak orang mati dan Nurin dah terkena celetan minyak orang mati. Dengan kata lain, tujuannya adalah untuk memporak-perandakan hidup Nurin. Bila dengar macam tu mengucap panjang. Dan sejak daripada itulah Nurin kena sakit teruk, dia kata. Dia punya sakit keseluruhan badan dia merekah dan keluar darah dan nanah. Dia bawa pergi hospital, baik hospital pakar, klinik biasa. Paling tinggi pun bagi ubat sapu. Bila bagi ubat sapu, langsung tak berjalan. Makin merekah, makin keluar darah, makin keluar nanah. Yang dia tak tahan adalah kat muka pun ada. Tercoreng sini, dia kata keluar darah sampai menangis-nangis, dia tak tahu macam mana nak ubat. Dan bapak dia dengan mak dia bawa dia pergi scan dia ke hospital kata tak ada masalah, buat ujian darah sampai dah kering badan dia, disedut darah dengan pihak hospital untuk buatkan ujian. Tapi setiap kali ujian keluar, ujian tu menunjukkan darah Nurin tak ada masalah, darah Nurin okey. Mana datangnya benda-benda macam ni, doktor tak dapat nak pastikan. Jadi bila dah dapat pengesahan daripada doktor, barulah keluarga bawa Nurin pergi berjumpa dengan ustaz, dengan imam-imam, dengan orang-orang yang pandai mengubat. Tapi kesemuanya bersepakat mengkonfirm yang Nurin ni terkena sihir. Punca apa terkena sihir? Tak tahu. Tapi Nurin kata dia yakin sihir tu dihantar oleh orang yang rapat dengan dia. Walaupun dia tak nak tuduh siapa, tapi itulah yang dia rasa. Ni bukan sihir orang yang dihantar oleh orang yang tak kenal. Banyak kali dia mengubat tapi tak satu pun jalan. Akhirnya berjumpalah dia dengan seorang imam. Dan imam ni lah yang mengubat dia sampai sekarang. Alhamdulillah, dia kata keseluruhan badan dia hasil daripada mengubat sejak daripada tahun 2018 sampailah sekarang, dah tak ada lagi rekahan-rekahan dekat badan. Maksudnya badan dia dah okey. Cumanya yang tinggal dekat kawasan muka. Muka masih ada lagi banyak rekahan dan rekahan-rekahan itu keluarkan nanah dan darah. Dia minta kita semua doakan semoga dia cepat sembuh seperti sedia kala. Terima kasih sangat-sangat sudah dengarkan cerita yang abang sampaikan hari ini. Moga-moga menjadi iktibar dan pengajaran. Dan terima kasih sudi dengarkan cerita abang, beli perapan sate, beli sambal lara, dan nanti abang akan buatkan promosi perapan sate biar boleh beli jual murah-murah kan. Jadi bila bulan Syawal bulan Aidil Adha nanti bolehlah beli untuk mana-mana yang teringin. Hingga berjumpa lagi dalam 2 hari akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.